yang murni, atas nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beriakan padu petang thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online kita pada siri yang ke-80 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Anafiah bin Haji Hussein. Dan sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, seperti biasalah, yang pertamanya saya nak minta kepada semua yang sedang mengikuti live pada malam ini untuk sama-sama kita share. Mudah-mudahan dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insya-Allah. Yang kedua, sesiapa yang ingin memberi sumbangan untuk Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu untuk majlis-majlis ilmu khususnya di Dom Belah Gading, bolehlah terus ke nombor akaun yang ada di bawah tu. Boleh terus ke bank ataupun boleh WhatsApp ke nombor WhatsApp yang akan ada di bawah nanti, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjuran doa Dom Belah Gading. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang sebagai moderator pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita pada malam yang mulia ini. Katanya, yahrumu 'ala ar-rajuli isti'malul harir bi farshin wa ghairi. Haram atas lelaki. Haram maksudnya kalau buat dosa, kalau tinggal kerana Allah dapat pahala. Haram atas lelaki. Haram kepada lelaki. Jadi bermakna perempuan tidak diharamkan. Jadi haram ni khusus kepada lelaki. Di asal perkataan rajul adalah untuk zakar balighun min bani Adam. Orang lelaki yang telah balik. Itu asal penggunaan rajul. Dan makna rajul di sini memang begitu maksud dia. Jadi kalaulah lelaki itu kanak-kanak, dia tidak mengambil hukum ini. Sebab kanak-kanak tidak mukallaf. Haram kepada lelaki isti'mal, menggunakan. Haram dia guna. Guna al-harir, sutera. Okey, kita di sana ada kain sutera. Orang lelaki haram guna sutera. Tapi bukan haram secara mutlak. Bukan haram secara keseluruhan. Ada tempat yang dihalalkan. Nanti kita tengok lepas depan. Bifarshin wa ghairi. Dengan dihamparkan dan selain daripada dihamparkan. Dah kiralah apa jenis penggunaan. Okey, itu wa ghairi. Apa jenis kepenggunaan. Sama ada buat hamparan di tempat duduk atau selain daripada hamparan pakat. Tidak dibolehkan kepada lelaki. Siapa orang lelaki nak jadikan kain sutera sebagai alas duduk, tidak boleh. Itu makna bifarsh. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia tidak boleh? Kerana ia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya daripada Hudzaifah. Kata Hudzaifah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada memakai harir, sutera dibaj, jenis sutera juga. Dan Rasul melarang kami duduk di atas sutera. Jadikan sutera sebagai pelapis, alas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ini untuk lelaki. Berbeza dengan perempuan. Manakala perempuan katanya wa yahillu lil mar'ati lubsu. Halal bagi perempuan memakainya. Kalau perempuan nak pakaian, boleh daripada sutera. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut
Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, kata Rasulullah, "Hadzani haramun ala dhukuri ummati hillul li inasihim." Ni dua perkara ni. Dua perkara ni, yang pertamanya adalah emas, yang keduanya adalah sutera, kata Rasulullah, haramun di atas lelaki daripada umatku dan halal bagi perempuan di kalangan mereka. Maka apabila Rasulullah kata halal kepada perempuan, maka boleh perempuan memakai sutera. Baik. Kenapa kau Rasulullah melarang lelaki pakai sutera, perempuan tak apa? Sebab sutera ni lembut. Orang lelaki tidak boleh kita ajar lembut. Orang lelaki dia kena ajar dengan kuat, dengan berani. Mai pakai lembut, jadi lembut macam orang kuat. Baik. Wal asahhu tahrimu iftirashiha. Ni kata Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Mengikut kaul yang asah di sisi Imam Rafi'i. Tahrimu iftirashiha. Maksudnya diharamkan membuat firash, membuat hamparannya perempuan daripada sutera. Jadi perempuan kalau bak sutera hanya boleh pakai sahaja. Tapi kalau nak buat hamparan, tempat duduk dia tidak dibolehkan juga. Berarti mengikut apa hak yang dihukum al-asah oleh Imam Ar-Rafi'i. Tapi berbeza pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Nawawi kata tak apa. Dan nanti kita tengok pandangan Imam Nawawi pada ini. Wa anna lil waliyyi ilbasahu as-sabi. Wa anna lil waliyyi ilbasahu as-sabiyyah. Ataf pada tahrim. Kaul yang asah bahawasanya bagi wali, maksudnya harus bagi wali. Ayah, mak. Harus bagi wali, ayah lah. Kalau budak sana tu dengan datuk, dia datuk. Ilbasahu, memberi pakainya al-wali as-sabi, ataupun memberi pakainya kembali kepada sutera as-sabi akan kanak-kanak lelaki. Jadi budak tak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ayah boleh memakai sutera kepada anak dia yang masih kecil, yang belum lagi balik. Baik, ni itu apa yang disebut oleh Imam Nawawi, naqal daripada perkataan Imam Rafi'i daripada kitab Muharrar. Cuma ada benda yang Imam Nawawi tidak sependapat dengan Imam Rafi'i. Mana? Dalam masalah tahrim iftirashiha, tahrim iftirash al-harir lil mar'ah, katanya qultu al-asahu hillu iftirashiha. Kaul yang asah adalah halal iftirashnya kembali kepada perempuan akan sutera. Maksudnya bukan setakat pakai, nak jadikan sebagai hamparan untuk diduduk oleh perempuan di atasnya, dibolehkan. Dan pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah apa yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Wa bihil iftirashiha, dan dengan halal iftirashnya perempuan menjadikan sutera sebagai hamparan. Dengan halal ni, dengan hukum halal ini, qata'al iraqiyun, telah memutus oleh ulama-ulama daripada negeri Iraq wa ghairuhum, dan selain daripada mereka itu. Jadi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ada istilah yang digunakan al-iraqiyun, lepas tu yang keduanya adalah al-khurasaniyun. Yang mana kedua-dua kumpulan ini adalah dua kumpulan yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kata al-iraqiyun adalah kumpulan yang besar yang mereka mengambil berat tentang fiqh mazhab Imam Syafi'i, tentang fiqh Imam Syafi'i, yang menakalkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Dan al-iraqiyun dinamakan juga sebagai al-Baghdadiyun, kerana kebanyakan mereka itu mendiami negeri Baghdad dan sekitarnya. Dan asas kepada tarik ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i yang dikatakan sebagai al-Iraqiyin, asas kepada tarik mereka adalah atas Syekh Abi Hamid Al-Isfirayini yang wafat pada tahun 406 Hijrah. Baik, kita ada satu kumpulan lagi, dipanggil kumpulan Al-Khurasaniyun. Yang mana kumpulan Khurasaniyun dinamakan juga sebagai puak Al-Marawizah. Yang mana guru mereka ataupun tarik ini asasnya ataupun pastinya di atas Imam Al-Qafal
Al-Qaffal As-Saghir ataupun Imam Amrullah bin Ahmad Al-Marwazi, wafat pada tahun 417 Hijrah. Baik. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi bahawasanya halal perempuan menjadikan sutera sebagai hamparan, berbeza dengan apa yang terjadi oleh Imam Rafi'i. Sebenarnya pandangan ini adalah pandangan yang diputuskan oleh ulama-ulama daripada negara Iraq dan selain daripada mereka itu. Wallahu a'lam. Dan hal ini sebenarnya pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya katanya, dalam hal-hal tertentu boleh orang lelaki memakai sutera. Wa yahillu lirrajuli lubasuhu liddarurati. Halal bagi lelaki memakainya sutera kerana darurah. Kalau ketika darurah boleh orang lelaki pakai. Sebab ad-daruratu tubihul mahdhurat. Itu dalam kaedah menyebut darurah dia mengharuskan perkara yang dilarang. Contoh lagu mana darurah? Kaharrin wa bardin muhlikain. Itu darurah tu. Seperti panas dan sejuk, muhlikain yang membinasa oleh keduanya. Oleh kerana panas keterlaluan. Kalau tidak pakai kain di tubuh, akan binasa. Sakit. Akan mati ke. Sebagai contoh. Ataupun sejuk. Yang bersangatan kalau tak guna kain benda di tubuh, maka akan membawa kepada mati. Ketika tak ada kain lain, hanya sutera je. Sutera sahaja yang dapat melindungi tubuh daripada panas yang akan membinasakan tubuh kalau tidak meletakkan apa jua pakaian di atas tubuh badan. Ataupun sejuk, kalau tak pakai benda, jadi akan sakit. Maka ketika tu boleh orang lelaki pakai sutera kerana darurah. Baik. Sama juga au fujaati harb ataupun mengejut berlaku peperangan. Fujaah ni maksudnya mengejut berlaku peperangan. Jadi bunyi kata ni musuh nak mari dah. Musuh nak mari tu. Siapa dah nak main serang kita. Sedangkan orang tu tak ada pakaian lain, hanya pakaian sutera je dia. Okey, tak ada masalah. Boleh digunakan sutera sebab dalam keadaan terpaksa. Walam yajid ghairahu. Padahal dia tidak mendapati akan selain daripada sutera. Yang lain daripada sutera tak ada. Hanya sutera saja ada. Ketika itu boleh dipakai sutera. Itu lil darurah. Walil hajati, dan kerana ada hajat, keperluan. Hajat ni lebih rendah daripada darurah. Dia tidaklah sampai kepada mati. Tidaklah sampai kepada lumpuh. Tadi mungkin sampai kepada mati, sampai hilang manfaat anggota. Sebab tu dia buat contoh, kaharrin wa bardin muhlikain. Muhlikain ni na'am, yang membinasakan kedua. Baik, itu darurah. Lil hajah, contoh kajarabin, seperti kurat. Dia ada kurat ataupun ada gatal kat wahikatin dan gatal. Ada gatal, ada kurat. Jadi kalau pakai yang kain, yang munggah-munggah ni, Allah tak tahulah. Yang habis sudah tu. Tapi kalau pakai kain sutera hilang sikit. Okay. Ketika tu boleh dipakai kain sutera. Baik. Sebab benda boleh dipakai? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, yang mana Rasulullah pernah memberi kelonggaran kepada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam untuk memakai sutera ketika dia gatal. Dia ada penyakit gatal sikit, maka Rasul izinkan kepada dia pakai sutera. Baik. Wa daf'i qamli, dan menolak qaml, kutu, pirah. Contoh. Ia ada kalau kita duduk di negara Arab, kalau musim panas ni. Dia habis. Celah pakaian tebal kita ada dipanggil pijak. Dia panggil pijak macam ni, pirah gitu, pijak. Baik. Pernah di celah-celah pakaian ni. Ni kapek-kapek. Ni kosing kalau musim panas ke Allah. Dan setengah-setengah pelajar saat itu Mesir ke, di Syria ke, di negara-negara Arab. Masuk ke musim panas ni, betih macam penuh dengan pada paku kagak. Hitang situ, hitang sini, kena kekoh benda tu. Baik. Dia duduk celah-celah kapek. Celah-celah kapek. Penuh. Dia ketik orang. Sakit ketik. Tak habis hitang.
Orang yang biasa belajar luar negara dia fahamlah apa yang anda sebut ni. Katakanlah kain baju dia saat itu banyak binatang tersebut. Kain kembar kan, banyak binatang untuk celah-celah tu. Kalau pakai Allah ketik situ, ketik sini. Tapi kalau kain sutera tak lah, sebab kain sutera dia halus. Tak ada benda tu. Maka untuk menolak benda tu boleh pakai kain sutera. Tu dipanggil benda lil hajah. Kerana hajat. Walil qital. Dan kerana berperang. Kerana hajat untuk berperang. Dia qital, hajat untuk berperang. Kadibaj seperti sutera dibaj, jenis sutera. La yaqumu ghayruhu maqamahu. Tidak boleh berdiri oleh benda yang lainnya pada tempatnya. Maksudnya benda lain, kain lain tidak boleh ganti pada tempat dia. Kalau pakai sutera, mungkin dapat melindungi diri daripada musuh. Dan adalah keperluan yang diperlukan pakai sutera dalam peperangan tersebut. Sebagai contoh dapat menangkis mata pedang daripada kena pada tubuh mungkin. Kain sutera dia halus saat itu dia lambat sikit masuk kena pada tubuh. Sebagai contoh. Okey, ketika ada hajat begitu, hukum dia adalah diharuskan. Tapi dengan syarat, tidak ada benda yang lain yang boleh mengganti dia. Itu mana la yaqumu ghayruhu maqamahu. Tapi kalau ada benda lain yang boleh mengganti dia, ada pakaian yang bukan sutera boleh mengganti dia, maka tidak boleh pakai sutera. Kenapa kita nak pakai benda yang dilarang ketika fungsi yang sama boleh kita buat dengan benda yang tidak dilarang. Itu maksudnya. Katanya wa yahrumul murakkabu min ibrisam, boleh baca gitu. Boleh baca ibrai sam, dia boleh baca. Dia ada beberapa baris ya. Dan haram hak yang murakkab, asal makna murakkab yang disusun. Cakap kita campuran daripada ibrisam wa ghairihi. Ibrisam ni maksudnya sutera lah. Jenis sutera. Dan selain daripada sutera. Kain ni memang sutera tapi campur dengan benda lain. Campur dengan cotton. Campur dengan bulu. Ke sutera campur dengan bulu. Sutera campur dengan kapah. Kain sutera saat ni tu bukan sutera tuli. Sutera campuran. Itu maksud. Tadi sutera tuli. Kalau sutera campuran, apakah hukum? Katanya inzada waznul ibrisam. Baik. Haram hak yang disusun, hak yang dicampur daripada ibrisam dan selain daripada ibrisam. Selain saat itu kita kata kapah sebagai contoh. Haram. Tapi dengan syarat inzada waznul ibrisam. Kalau lebih timbangan ibrisam. Contoh kita kata campuran di antara sutera dengan kapah. Banyak sutera. Sutera 60%, kapah 30%. Banyak sutera daripada kapah. Maka hukum dia adalah haram. Walaupun campuran. Tapi wa yahillu aksu, dan halal sebaliknya. Jadi kapah saat itu lebih banyak daripada sutera. Okey, kapah 70%, sutera 30%. Okey, hukum dia adalah halal. Wa kadza in istawaya fil asah. Seperti ini juga jika sama kedua-duanya mengikut qaul yang asah. Sama maksud dia. 50% sutera, 50% kapah. Mengikut qaul yang asah masih lagi boleh pakai. Baik. Katanya wa yahillu ma turriza aw turrifa biharirin qadra al-'adah. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang rahimahullah Subhanahu wa taala, dan halal barang yakni kain, turriza yang disulami akan dia, au turrifa yang diletak di tepi. Letak tepi ni disulami, di sulam. Disulami ataupun diletak tepi biharirin dengan sutera. Halal. Kalau disulam dengan sutera sikit je sutera, ataupun benang je sutera, boleh. Ataupun ditakrifkan. Kan ada setengah kan serbang kan, tepi ni dijahit comel, berarti tak sutera, benang sutera tepi. Atau mana takrif. Tapi qadar al-adah, kadar adat, tidak lebih daripada kadar adat lah. Hukum dia adalah halal. Tidak lebih daripada kadar adat. Cuma adat berbeza lah daripada satu tempat yang lain.
Baik. Dia sama juga dengan ada sebahagian daripada orang dia buat baju, orang lelaki buat baju, lepas tu dia letak ni yang kat leher ni dipakai sutera ataupun sini dia letak sutera sikit, lepas tu tak ada masalah. Sikit hak tu tidak menjadi masalah. Walaupun sutera tu tapi sikit tak ada masalah untuk lelaki lah. Puan tu tak mesti tidak, orang boleh. Katanya walubsu thawbin najisi fi ghairi as-salati wa nahwiha. Walubsu thawb ataf pada kata ma qurriza. Maksudnya halal memakai kain ataupun pakaian an-najis yang najis. Fi ghairi as-salah, pada selain daripada sembahyang, wa nahwiha wa nahwi as-salah, dan seumpamanya sembahyang seperti tawaf, itu sembahyang, khutbah Jumaat, seumpama sembahyang. Jadi kita sekarang ni kita nak pakai pakaian yang mutanajis, tapi bukan kita nak sembahyang, bukan kita nak tawaf, pakai biasa. Apakah hukum? Kata dia halal. Jadi katakanlah pakaian kita kena air kecil, kering dah, kita mana basuh lagi, kita nak pakai dulu, boleh ke tak? Bukan kita nak sembahyang, hukum dia adalah halal. Hukum dia adalah halal. Baik. Tapi janganlah badan kita basah sehingga basuh tersebut menajiskan badan kita. La jildi kalb. Tidaklah kulit anjing, wa khinzir, dan kulit babi. Kulit anjing dengan kulit babi tak boleh pakai. Hukum dia adalah haram. Kalau tak tahu tu nak buat awal. Tak tahu dia beli kasut kulit babi. Bunuh lela dah, bunuh dah. Nak buang dah, baru tahu kulit babi. Tak tahu pakai lama mana. Jadi maafkan. Sebab tak tahu. Illa li daruratin, melainkan kerana darurah. Melainkan kerana darurah. Kalau darurah nak buat apa ni? Babi boleh makan ketika darurah, apa kita lagi pakai? Contoh kafaja'ati qital, seperti faj'ah. Faj'ah qital, qital ni peperangan. Faj'ah ni maksudnya datang secara mendadak peperangan. Tiba-tiba orang serang dah. Kena berlawang dah. Tak ada pakaian lainnya, ada pakaian daripada kulit babi. Itu tak ada masalah sebab darurah. Wa kadza jildul maitati fil asah. Seperti ini juga kulit bangkai mengikut kaul yang asah. Mengikut kaul yang asah sama juga kulit bangkai. Baik, sama juga dengan kulit bangkai. Tapi kulit bangkai sebelum daripada samuk lah. Tak boleh pakai lah. Sebab dia mutanajis ataupun najis. Lepas daripada samuk, kena basuh dulu baru boleh pakai. Baik. Katanya wa yahillu listisbahu biduhnin najis 'ala al-mashhur. Dan halal menghidupkan pelita biduhnin najis dengan minyak yang mutanajis 'ala al-mashhur, mengikut kaul yang masyhur. Katakanlah kita nak pasang pelita. Pelita you kena pakai minyak. Tiba-tiba minyak kita saat ni tu tiku mampus ekor dalam. Busuk tiku. Jadi busuk lah. Sebab tiku apa? Sekon dah. Baik. Tiba-tiba kita nak ambil minyak saat itu, nak buat letak dalam pelita. Untuk kita hidupkan pelita tersebut. Baik. Maka hukum dia adalah halal. Itu maksud. Wa yahillu listisbahu bidunin najis 'ala al-mashhur. Asal dia najis. Cuma dimaafkan. Asal dia najis tapi dimaafkan. Okay, habis. Kita masuk dalam perbincangan baru, iaitu bab salatil idain, bab pada menyatakan sembahyang dua hari raya. Jadi maksud dua hari raya di sini adalah Idul Adha wa Idul Fitri. Baik. Idul Adha wa Idul Fitri. Hari raya Adha dan hari raya Fitri. Manakala Idul Idul Muallim, Idul benda lagi macam-macam, Idul Hub, macam-macam. Hari raya perayaan benda sambung hari kekasih, hari benda, hari ibu, hari ayah, hari kerja. Itu tak ada sunat sembahyang yang ditetapkan oleh syarak pada hari itu. Sebenarnya sunat mutlak boleh dah. Baik, bab salatil idain, bab pada menyatakan sembahyang dua hari raya.
Ia iaitu salatul idain sunnah. Hukum dia adalah sunnah. Waqila dan kata qil fardu kifayah bukan sunnah. Pandangan mu'tamad hukum dia adalah sunnah. Baik, wa tushra'u jama'atan, dan disyariatkan, dituntut akan dia akan sembahyang hari raya dibuat secara berjemaah. Walil munfaridi, dan disunatkan juga kepada orang yang seorang diri. Wal abdi, dan hamba. Wal mar'ati, perempuan. Wal musafir, dan orang yang bermusafir. Dituntut belaka ni, sembahyang seorang diri tuntut, hamba tuntut, perempuan dituntut buat benda ni. Orang musafir juga dituntut buat benda ni. Maksudnya sembahyang 2 hari raya. Waktu dia bila? Wa waqtuha baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Dan waktunya, waktu salatil idain adalah baina tulu'i syams, di antara terbit matahari. Terbitnya matahari, maka masuklah waktu dia. Wa zawaliha, dan gelincirnya matahari. Terbit matahari hingga gelincir matahari, itu di waktu dia. Antara terbit matahari hingga gelincir, masuk waktu zawal, habis waktu. Katanya, namun begitu, wa yusannu ta'khiruha li tartafi'a karumhin. Disunatkan melewatkannya sembahyang raya supaya tinggi matahari, li tartafi'a, supaya tinggi matahari karumhin, seperti sebatang lembing. Segala lah, lebih kurang adalah 10 kaki setengah. Jadi kalau sebelum daripada matahari naik tinggi, dia nak sembahyang hari raya, boleh, tak ada masalah. Cuma kat kita ni sembahyang hari raya, kalau masjid-masjid yang di bawah kerajaan, dia adalah waktu yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baik, tapi bukanlah bermaksud kalau kita sembahyang sebelum daripada waktu tu, jadi sembahyang kita dah tetap jadi. Baik. Jadi sunat melewatkannya supaya tertafi'a karumhi. Tapi kalau sembahyang sebelum daripada tu, lepas daripada matahari terbit, boleh dah sembahyang. Wahia, dan itu sembahyang raya ni raka'atan, 2 rakaat. Yuhrimu biha, yang mengangkat takbiratul ihram la ia seorang, bihima, dengan keduanya, dengan 2 rakaat tersebut. Lepas tu thumma, kemudian ya'ti bi du'a il-iftitah, mendatanglah ia dengan doa iftitah. Thumma sab'i takbirat, kemudian 7 takbir. Allahu Akbar, itu yuhrimu biha, bertakbiratul ihram dengannya. Allahu Akbar. Lepas tu dia pun baca doa iftitah dulu. Baca alladhi sepakabi. Lepas tu barulah 7 takbir pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Campur dengan takbiratul ihram tadi, jadi dapat 7 takbir. Saat itu yaqifu baina kulli sintain ka ayatin mu'tadilah. Yaqifu baina kulli sintain, berhentilah ia di antara setiap 2 takbir, ka ayatin mu'tadilah, seperti satu ayat. Dia berhenti seperti satu ayat yang sederhana. Dia berhenti daripada setiap 2 takbir seperti satu ayat yang sederhana. Kita baca satu ayat yang sederhana lagu mana? Banyak mana? Begitulah sunat berhenti di antara 2 takbir. Baik. Lepas tu wa yuhallilu, bertahlil dia la ilaha illallah, wa yukabbiru Allahu Akbar, wa yumajjidu, dan mentabjidkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mana yumajjidu ay yu'azzimullah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Jadi ketika dia takbir, takbiratul ihram, baca doa iftitah, takbir yang kedua, lepas daripada takbir yang kedua, baca sunat la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Baik. Katanya wa yahsunu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang comelnya, ataupun yahsunu, elok dibaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Thumma yata'awwadh, kemudian berta'awudz dia. Lepas daripada 7 takbir, barulah berta'awudz, membaca a'udzubillah. Wa yaqra', baca.
Dia ucap a'udzubillah, lepas tu dia baca Fatihah. Lepas tu wa yukabbiru fi tsaniyati, dan bertakbirlah ia pada rakaat yang kedua, fi tsaniyati ai fi rakaat tsaniyah khamsan qabla al-qira'ah, 5 sebelum daripada baca. Baik. Bertakbir pada rakaat yang kedua 5 kali sebelum daripada baca Al-Quran. Baca Fatihah itulah. Bangun pada rakaat yang bangun pada rakaat yang kedua. Baik. Sunat ditakbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 5 kali. Sebelum daripada baca. Lepas cukup 5 kali, barulah baca. Wa yarfa'u yadayhi fil jami', dan sunat dia mengangkat dua tangannya pada sekalian. Katanya walasna fardan wala ba'dah, dan tidaklah hanya kembali takbir saat itu. Tidaklah hanya kembali pada takbir saat itu fardan wala ba'dah, bukanlah fardu dan bukanlah sunat ab'ad. Itu makna wala farda walasna, dan bukanlah hanya takbir yang tersebut saat ini, 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat yang kedua. Dia bukan fardu, bukan rukuk. Wala ba'dan, dan bukan juga sunat ab'ad. Jadi bermakna walau nasiha wa syara'a fil qira'ah, dan jika lupalah ia seorang, dia akan kembali kepada dan jika lupalah ia seorang dia akan ta'awuz ataupun bukan. Walasna fardan wala ba'da, dan bukanlah walasna fardan wala ba'da, dan bukanlahnya takbir tersebut rukun dan bukan juga sunat ab'ad. Okey, walau nasiha, dan jika lupalah ia akan dia. Wa syara'a fil qira'ah, dan masuklah ia pada bacaan. Kalau dia lupa, lepas tu dia masuk dalam bacaan, fatat, lupalah ia at-ta'awuz. Jika lupalah ia seorang, dia akan al-isti'adah, minta berlindung Ustaz ni. Dia lupa untuk meminta berlindung. Maksudnya baca a'udzubillah. Dia lupa. Wa syara'a fil qira'ah, dan masuk dalam bacaan Fatihah. Fatat, lupalah ia al-isti'adah Ustaz ni. Tak ada dah. Tak ada dah, lupa dah. Baik. Tapi katanya wa fil qadim, dia ni biasalah orang yang tak ingat kan, masuk rakaat yang kedua Allahu Akbar, dia baca a'udzubillah lalu. Lupa silap, bukan lupa a'udzubillah, Allah. Lupa takbir. Ngatuk sedih dah. Ulas sekali lagi. Katanya walau nasiha, dan sekiranya lupalah ia seorang, dia akan at-takbirat. Itu baru tu. Bukan at-ta'awud, silap. Jika dia lupa akan at-takbirat. Wa syara'a fil qira'ah, dan masuklah ia pada bacaan. Allahu Akbar, dia ingat nak Allahu Akbar 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Dia ingat. Dia lupa. Wa syara'a fil qira'ah, dan setelah masuklah ia pada bacaan. Fatat, lupulah ia at-takbirat. Lupa. Maka dari sana nak takbir. Kalau dia takbir juga salah. Cuma tak batas sembahyang. Kalau tidak pergerakan lebih daripada 3 kali. Tidak pergerakan tidak sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali, maka batas sembahyang dia. Cuma wa fil qadim, pada kaul qadim, jadi bermakna ini bukan pandangan muktamad. Yukabbiru ma lam yarka'. Bertakbirlah ia selama mana dia tidak raka'. Ma lam yarka' selama mana tidak raka'. Ia 7 takbir sunat selepas daripada takbiratul ihram pada rakaat yang pertama, ataupun 5 takbir sunat selepas daripada takbir qiyam pada rakaat yang kedua, sehingga dia baca dah Fatihah. Okey. Baru dia ingat. Maka dia masih lagi boleh bertakbir selama mana dia tidak rakaat atas pandangan qadim. Baik. Tidak mengikut pandangan jadid. Pandangan mu'tamad adalah pandangan jadid. Wallahu a'lam. Katanya, tu tanda tadi walau nasihaha tu kembali kepada at-takbirat, bukan kembali kepada al-isti'adzah, silap ada. Fatat ay fatat at-takbirat sanidu. Walau nasiha al-musalli at-takbirat wa syara'a al-musalli fil qira'ah, pada bacaan fatat ay fatat at-takbirat, lupalah takbir itu. Baik. Katanya wa yaqra'u ba'da al-fatihati fil ula qaf wa fi thaniyati iqtarabat bi kamaliha
jahran. Dan yaqra ni maksudnya nadban. Wa yaqra'u nadban. Sunat dia baca ba'da al-Fatihah, selepas daripada Fatihah, fil ula, pada rakaat yang pertama, fil ula ay fil rakaatil ula, surah Qaf. Panjang sikit baca sekali, masuk baca raya puasa, raya haji, masuk tahun yang kedua, tegur lalu kali makmum. Tak kurang sikit tu imam, kurang sikit baca panjang sangat surah Qaf. Ya gitu kan. Makmum kadang-kadang dia pesan pula kita jangan baca banyak. Anda ingat masa dulu lah. Dulu tahfiz yang masyhur lah, khususnya di Terengganu, di Kubah Bujuk. Kubah Bujuk lah antara benda tahfiz yang awal lah. Bukan tak ada tempat lain ada, tapi yang besar. Di Kubah Bujuk lah dulu. Lepas tu pelajar-pelajar Kubah Bujuk kan, masa bulan Ramadan, nggak tahu lagi orang di Jepun tu baca khatam. So, dulu buat 20 rakaat. Satu juzuk semalam. Satu juzuk 20 rakaat. Ada orang yang setengah masjid buat 2 juzuk dulu. Waktu lama tu, siap pula. Orang masjid besar. Tok Imam janganlah baca semuka, baca setengah muka je. Setengah juzuk. Last sekali suku muka. Setengah muka pun tak apa. Jangan baca panjang lah Ustaz. Aku baca semua muka. Panjang ni semua muka tau. Suku muka. Last sekali dia nak, bukan boleh satu ayat. Satu rakaat. Kalau boleh gitu. Allah Rabbi. Jadi wa yaqra'u ba'da al-Fatihati fil ula Qaf wa fil thaniyati iqtarabat bikamalihima jahra. Dan sunat dia membaca selepas daripada Fatihah fil ula pada rakaat yang pertama surah Qaf, wa fil thaniyati dan pada rakaat yang kedua surah iqtarabat. Oh panjang lah tu. Dah panjang lah. Tapi tak boleh awal surah Baqarah. Baca bikamalihima dengan sempurna keduanya jahran dengan nyaring. Walaupun sembahyang dilakukan pada siang hari. Pada asalnya sembahyang pada siang hari adalah kena sir. Tapi sembahyang hari raya kena buat secara nyaring sebab Rasulullah SAW buat begitu. Baik. Cuma bagi orang yang tak mau baca surah Qaf pada rakaat pertama, rakaat kedua tidak iqtarabat, maka ditukar kepada surah rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua surah hal ataka hadithul ghashiyah. Kerana Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah baca dua surah ini pada sembahyang hari raya. Habis. Katanya wa yusannu ba'dahuma khutbatan, disunat selepas daripada dua rakaat ataupun selepas daripada dua sembahyang hari raya, disunatkan khutbatan, dua khutbah. Dua khutbah. Sunat dua khutbah. Arkanuha, rukun bagi dua khutbah tersebut. Khutbah tu sunat je, tak baca pun tak ada masalah. Rukun dia kahiyah, seperti ya ay kal arkan fil Jum'ah. Seperti ka'arkanihima fil Jum'ah. Seperti dua rukun khutbah pada Jumaat. Baik, disunatkan selepas daripada dua khutbah. Rukun ini seperti rukun khutbah pada Jumaat. Pada khutbah Jumaat. Benda rukun khutbah pada Jumaat. Khutbah Jumaat, begitulah. Dua rukun tersebut sebagai rukun khutbah kepada sembahyang hari raya. Cumanya khutbah Jumaat wajib. Khutbah pada hari raya, hukum dia adalah sunat. Lepas tu dalam khutbah Tok Khatib nak cara bab dia. Tok Khatib di tempat kita sekarang ni dia nak cara bab dia. Dia kena baca teks daripada jabat agama je. Tak ada lah. Kita boleh mengeluarkan pandangan benda fikrah kita sendiri ataupun benda yang perlu kita urat, tak ada. Dia kena baca. Kalau benda khutbah saat itu isu nakak ikan pun kena baca hot nakak ikan. Isu nanang pun kena baca nanang. Isu benda tahun melawat Terengganu pun kena baca tahun melawat Terengganu. Gitu. Kena baca nak buat. Sebab begitu diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah wajib buat gitu. Kena ikutlah. Baik. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yu'allimuhum fil fitri al-fitrah, dan mengajarlah ia khatib akan mereka itu fil fitri. Maksud dia fil fitri di dalam khutbah pada hari raya Idul Fitri, mengajar al-fitrah akan zakat fitrah. Dia kan bawa zakat fitrah. Fil adha al-udhiyah, pada hari raya adha dia kena ajar tentang al-udhiyah, binatang korban.
Yaftatihul ula ni sunat. Sunat dia memulakan al-ula ay al-khutbah al-ula, khutbah yang pertama bitis'i takbirat, dengan 9 takbir. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Sunat dimulai dengan 9 takbir. Wathaniyata ay wal khutbah atsaniyata bi 7 wilaan. Dengan 7 kali takbir secara berturut. Seterusnya katanya wayun dabul ghusl, dan disunatkan mandi. Mandi kerana hari raya. Maka dia tidak disyaratkan orang nak pergi sembahyang hari raya. Orang tak pergi sembahyang sekali pun sunat dia mandi. Sebab mandi hari raya kerana hari, bukan kerana sembahyang. Waktu dia bila waya daqul waqtuhu binisfil lail. Masuk waktunya dengan separuh malam. Maksudnya malam raya lepas daripada pukul 12.30, maka masuk dah waktu untuk mandi sunat hari raya. Wa fi qaulin, pada satu pandangan bil fajri, di fajar. Tubik je fajar barulah masuk waktu ini. Wa tatayyub, dan sunat tatayyub, mengambil wangi-wangian. Tatayyub, mengambil wangian. Wa tazayyun, berhias kal Jum'ati, seperti hari Jumaat. Sunat dibuat ini. Baik. Wa fi'luha bil masjidi afdal, mengerjakannya sembahyang hari raya bil masjid, di masjid, afdal, lebih afdal. Lebih afdal buat di masjid. Kerana masjid adalah semulia-mulia tempat. Baik. Katanya waqila bis sahra'i illa li'udhr. Kata qil dengan di padang, sebab Rasul buat padang. Cuma yang kata afdal buat masjid saat itu kerana melihat bahawasanya di zaman Rasulullah buat padang sebab masjid tidak dapat menanggung ahli Jumaat, tidak dapat menanggung ahli Jumaat. Qil bis sahra illa li'udhrin, mereka kerana ada keuzuran. Mereka kerana ada keuzuran barulah masjid lebih afdal. Kalau ada keuzuran padang, waktu hak yang lebih besar. Katanya wa yastakhlifu man yusalli bid dha'afa. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita pergi kepada sesi soal jawab sekejap. Lebih kurang dalam 10 minit kalau sekiranya ada soalan. Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Soalan daripada Zul Fadli. Zul, kalau atas pandangan qaul qadim, adakah selepas bertakbir perlu ulang baca Al-Fatihah lagi? Okey. Sekarang ni bacaan Al-Fatihah adalah ketika qiyam. Bacaan Al-Fatihah adalah ketika qiyam setelah daripada takbiratul ihram, sebelum daripada rakaat. Jadi apabila dia baca Al-Fatihah, tiba-tiba dia angkat takbiratul dia dah buat takbir yang 7 kali tadi. Lepas tu baru dia ingat. Atas qaul qadim, sunat dia buat sebanyak 7 kali sebelum daripada dia rakaat. Adakah dia kena ulang balik bacaan Fatihah? Jawapan dia tidak perlu ulang balik bacaan Fatihah kerana dia telah membaca Fatihah memang betul pada tempatnya. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Wan Badrul Hisham, mohon pencerahan. Satu, apakah maksud segaloh? Maksud segaloh ni adalah sebatang galoh. Sebatang galoh. Dulu kalau segaloh ataupun satu setinggi batang lembing, yang mana lembing yang panjang, ataupun dia guna satu batang tombak dia guna. Betul? Sebatang tombak. Baik. Lebih kurang dalam 7 hasta. Begitu cara ukuran yang disebut oleh ulama fiqh. Jadi lebih kurang dalam 10 kaki setengah lah. Itu makna sekadar. Wallahu a'lam. Yang kedua, macam mana wuduk bagi yang berbaluk penuh di muka dan di tangan? Terima kasih. Jadi kalau baluk penuh muka, penuh di tangan, wuduk dia mana? Okey. Yang pertama sekali adalah dia kena ambil air, dia sapu di atas pembaluk muka. Sapu di atas. Ada. Dia boleh kena buang. Kalau boleh buang, buang. Kalau dah boleh buang, dia ambil air, sapu di atas muka, sapu di atas tangan. Lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Oleh kerana dia tidak
tidak boleh kena air di bawah muka saat itu, maka dia dan pembalut saat itu berada pada anggota tayamum, nanti wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya, kalau anggota wuduk melekat dengan benda manik kecil yang tak nampak, kecuali kena tengok bawah lapu baru nampak, dan basuh tetap ada, macam mana ya? Ya, kalau ada benda di badan kita, yang mana kalau benda tu tidak menghalang air, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak boleh menghalang air. Okey, katakanlah benda tu tidak menghalang air. Menghalang air. Tapi kita tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang. Macam ke tatu. Tatu tidak menghalang air sebab ia awak kan. Wallahu'alam. Contoh ada benda yang tak boleh nak buang tu. Kalau buang, mesti kena kerak. Maka dimaafkan untuk dia. Wallahu'alam. Okey, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas. Habis dah soalan? Habis dah soalan tak? Malam ni ada 3 soalan je Ustaz. Ya. Malam ni ada 3 soalan je. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula. InsyaAllah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahan kepada soalan-soalan yang telah ditanya, dan juga di atas pengajian kitab kita pada malam ini. Jadi untuk akhirnya nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adhabil akhirah wa syarri dunya wa syarri al-akhirah. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ أهلنا واحفظ كل شيء أعطيتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih kepada semua yang ambil bahagian pada malam ini, sama ada yang share, yang tanya ataupun yang memberi sumbangan. Mudah-mudahan memberi kebaikan dan juga manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.